Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih bersama di dalam channel ini dan terus setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, ini satu lagi isu hangat yang melibatkan isteri kepada bekas Perdana Menteri, yaitu Najib Razak. Rosmah Mansor dalam satu kenyataan ataupun dalam satu berita telah membuat pengakuan ataupun telah melakukan satu perkara yang pasti mengejutkan ramai. Melalui satu artikel daripada Malaysia Kini bertarikh 14 Jun. Rosmah buat aku janji tak berurusan barang mewah. Mungkin dikait 1MDB. Rosmah Mansor memberi aku janji kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk tidak memindahkan atau berurusan dengan beberapa beg tangan, barang kemas, dan barangan lain yang kemungkinan menjadi sasaran tuntutan mahkamah AS 346 juta bersamaan dengan ringgit Malaysia 1.63 bilion 1MDB terhadapnya. Peguamnya Reza Raim dan Muhammad Syafi Abdullah memberi aku janji itu kepada Hakim Mahkamah Sivil Adlin Abdul Majid berhubung tuntutan mahkamah melibatkan barang kemas dan barangan mewah yang lain yang didakwa dibeli dengan dana yang digelapkan daripada 1MDB. Saudara-saudara, sebelum saya meneruskan di dalam artikel ini, adakah sekiranya Rosmah Mansor terlibat ataupun didapati bersalah dalam hal ini? Adakah beliau akan berisiko untuk masuk penjara? Dan ini pasti satu berita yang mendukacitakan Najib Razak juga. Dalam artikel ini menyatakan, semasa pengurusan kes, Peguam 1MDB, Lim Chi Hui, bersetuju dengan aku janji itu, sementara menunggu pendengaran permohonan 1MDB untuk injunksi bagi menghalang isteri bekas Perdana Menteri itu daripada berurusan atau memindahkan aset, sementara menunggu pelupusan saman, yaitu perbicaraan injunksi masih belum ditetapkan. Pasukan Peguam Rosmah memaklumkan Adlin bahawa mereka memerlukan masa untuk meneliti senarai barangan mewah yang didakwa di bawah milikan dan kawalannya bagi membuat persediaan menghadapi perbicaraan injunksi. Semasa prosiding itu, Syafiq memaklumkan bahawa pasukan peguamnya akan memfailkan permohonan untuk membatalkan tuntutan mahkamah. Reza juga memaklumkan bahawa mereka akan memfailkan permohonan lain untuk Adlin menarik diri daripada mendengar saman itu. Di bawah undang-undang, defendant diberi hak untuk memfailkan permohonan untuk memecat hakim daripada tindakan sivil atas alasan risiko berat sebelah. Adlin kemudiannya menetapkan 26 Jun untuk mendengar permohonan Rosmah. Pada 9 Mei, 1MDB dan 10 yang lain memfailkan writ saman AS 346 juta terhadap Rosmah dan seorang individu bernama Syabnam Naraindas Daswani. Menurut salinan writ itu, 11 plaintiff itu mendakwa Rosmah menerima beribu-ribu barang kemas, jam tangan dan beg tangan yang dibeli oleh Syabnam, di mana barang-barang itu didakwa dibeli bukan dengan uang kedua-dua mereka sendiri, tetapi dengan dana yang didakwa diselewengkan daripada 1MDB dan plaintiff lain. Jadi saudara-saudara, akhirnya ini adalah satu artikel ataupun satu berita yang pasti mengejutkan Rosmah Mansor. Berkaitan dengan artikel ini, dinyatakan juga selain mendapatkan perintah untuk memaksa Rosmah membayar lebih AS 346 juta kepada mereka, plaintiff juga meminta Mahkamah Sivil memaksanya dan defendant lain membayar ganti rugi atau pampasan yang setimpal untuk dinilai kemudian ganti rugi teruk dan atau teladan. Apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.
Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, seringkali kita mendengar berkaitan dengan isu rasuah yang berlaku di Malaysia. Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun sebagai Perdana Menteri yang memimpin kerajaan perpaduan hari ini, yang kita dapat lihat berusaha untuk membendung masalah ini ataupun menghabisi semua jerung-jerung perasuah di Malaysia bersama dengan SPRM. Dan terkini, saudara-saudara, tangkapan berlaku. Ini adalah salah satu tangkapan terbesar yang berlaku. Disahkan melalui artikel daripada My Metro menyatakan pemberi rasuah terbesar direman 4 hari. Nah, ini menjadikan satu tangkapan yang pasti mengejutkan kepimpinan politik di negara kita. Artikel daripada My Metro. Pemilik premis perniagaan haram yang disyaki menjadi orang tengah mengumpul wang rasuah untuk diberikan kepada pegawai penguatkuasa direman 4 hari. Perintah reman sehingga Isnin ini dikeluarkan Magistrate Nur Eliana Hanim Abdul Halim terhadap suspek selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Sumber berkata, lelaki berusia 60-an terbabit. Sebelum itu ditahan sekitar Ibu Negara pada jam 6.45 petang semalam. Katanya suspek dipercayai menjadi orang tengah atau perantara yang mengumpul wang rasuah daripada beberapa premis perniagaan haram seperti rumah urut dan pusat hiburan di Ibu Negara. Wang yang dikumpul kemudian akan diagihkan kepada pegawai dan anggota penguatkuasa pihak berkuasa tempatan ataupun PBT serta anggota sebuah lagi agensi penguatkuasa lain. Wang rasuah itu bagi membolehkan premis perniagaan haram mereka beroperasi tanpa dikenakan tindakan penguatkuasaan, katanya. Menurut sumber, hasil penahanan suspek itu, SPRM turut merampas dan menyita wang tunai berjumlah hampir RM400,000 yang dipercayai dikumpul untuk diedarkan kepada pegawai serta anggota penguatkuasa. Sementara itu, pengarah SPRM Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Fauzi Husin ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu. Terdahulu, Harian Metro melaporkan sindiket perniagaan haram di Ibu Negara yang juga pemberi rasuah terbesar kepada penjawat awam bagi melindungi aktiviti mereka berjaya ditahan SPRM. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, yang mengesahkan penahanan itu berkata, lelaki terbabit kini sedang disiasat pegawai SPRM. Tangkapan terbaru itu adalah susulan penahanan 4 individu termasuk seorang timbalan pengarah PBT pada 7 Jun. Artikel ini disiarkan pada 14 Jun 2024. Apa komen Anda, saudara-saudara? Ini pasti satu lagi tangkapan yang mengejutkan. Pemberi rasuah terbesar direman 4 hari. Anda boleh komen di bawah berkaitan dengan isu ini. Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.